Selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 SJKT. SJKT ya, itu berdasarkan buku teks muka surat 132. Sekiranya anda melihat dalam muka surat 132, ia berkaitan dengan bahagian tata bahasa iaitu ayat aktif dan ayat pasif. Okey, baiklah murid-murid. Cikgu akan terangkan kepada kamu apa itu ayat aktif dan ayat pasif. Baik murid-murid. Okey, jom kita ke penerangan. Baik murid-murid, kita akan lihat dan dengar perbualan ini dan cikgu akan terangkan kepada kamu. Okey, மாணவர்களே முதல்ல தயவு செய்து கவனமா கேளுங்க இந்த டயலாக, இந்த situasi. Dalam situasi ini ada beberapa dialog yang diucapkan yang menggunakan ayat aktif. Okey, ayat aktif. சரி மாணவர்களே, இதுல வந்து ayat aktif. அவங்க பேசுற விதத்துல வந்து ayat aktif இருக்கும். சோ அதை கவனமா புரிந்து கேளுங்க. Satu hari, Aiman dan Husna membantu kakaknya di dapur. Kakak bertanya, "Aiman, apa yang sedang kamu buat?" "Saya mencuci pinggan mangkuk." Kakak bertanya lagi, "Apa pula yang sedang adik buat?" "Adik membersihkan lantai." Aiman bertanya pula, "Apakah yang sedang kakak buat?" Kakak mengelap meja makan. Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan si சரி மாணவர்களே, இதுல வந்து ayat aktif dalam perbualan pertama, ayat aktif saya mencuci pinggan mangkuk. Okey. Dalam dalam suatu keadaan ayat pasif di mana dalam ayat pasif tu perkara yang penting. Okey. Subjek, kata kerja dengan objek. Okey. Subjek, okey, subjek pelaku. யார் அதை செய்யறா, அதான் சப்ஜெக்ட். mencuci kata kerja. Pinggang mangkuk வந்து objek. Okey, இதுக்கு அடுத்து penerangan ஒன்னு இருந்துச்சுன்னா, itu katakan di situ ada penerangan yang itu murid kapaya indahkan. Itu penerangan saja. Okey. Kita lihat penerangan di sini. Pelaku sebagai subjek, kata kerja yang berimbuhan awalan dan disertai dengan objek. Okey, di sini ada kata kerja. Okey, saya mencuci pinggan mangkuk. Sering menulis subjek, saya வந்து subjek. Okey, mencuci வந்து kata kerja. Okey, objek வந்து இதுல வந்து pinggan mangkuk. சரிங்களா? இப்ப இது வந்து ayat aktif. இதே நீங்க மாத்தி சொல்றதுனா எப்படி? ஓகே, objek வந்து முன்னுக்கு வரும், subjek வந்து பின்னால போகும். ஓகே, அப்ப imbuhano மாறும். ஓகே, contoh pinggan mangkuk. Cuci வந்து dicuci oleh saya. Saya mencuci pinggan mangkuk இருக்குல்ல. So objek வந்து முன்னுக்கு வந்துரும். ஓகே, pinggan mangkuk dicuci oleh saya இருக்கலாம், இல்லைன்னா saya கூட அங்க இருக்கலாம். ஓகே, pinggan mangkuk dicuci saya lah olehnya. Okey, அங்க oleh இல்லைன்னா olehnya வரணும், இல்லைன்னா அங்க sayin மட்டும் போட்டா போதும். சரிங்களா? pinggan mangkuk dicuci saya olehnya. Saya இல்லைன்னா olehnya. சரி, அடுத்து பார்ப்போம். Okey. Saya mencuci, idah அவங்க dialog. Saya mencuci pinggan mangkuk. Okay. Kakak mengelap meja makan. Itulah kakak வந்து subjek, mengelap kata kerja, meja makan objek. Apa? Itu வந்து ayat aktif. Ayat aktif. Adik membersihkan lantai. Itu ayat aktif.
ayat aktifல சப்ஜெக்ட் எங்க இருக்கணும்? முதல் வாக்கியம் பாத்தீங்கன்னா முதல் வாக்கியத்துல முன்னுக்கு இருக்கணும். ஓகே, சப்ஜெக்ட் kakak. ஓகே, ரெண்டாவது kata kerja. Kata kerja இதுல எது? mengalah. Objek எது? meja makan. Ini pasifா kena meja makan dilap oleh kakak. Dilap oleh kakak. Okey, இங்க பாருங்க மூணாவது adik membersihkan lantai. Adik membersihkan lantai. Adik என்பது subjek, membersihkan என்பது kata kerja. இங்க வந்து kata kerja வந்து ibu ada imbuhan me. Lantai என்பது objek. சரிங்களா? Subjek, kata kerja, objek. Apa? Pasifனா முன்னுக்கு வரணும். Pasifனா objek வந்து முன்னுக்கு எடுத்துட்டு வர வேண்டியதுதான். Lantai dibersihkan oleh adik. சரியா மாணவர்களே? ஓகே, சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இது ayat. Ayat pasif ialah pasif akan bertukar kepada. Okey, seri manorele. Dah pastinya ayat aktif. Saya mencuci pinggang mangkuk. Okey, saya pinggang mangkuk. Saya cuci. Saya cuci. Hingga pasifல வந்து என்ன ஒரு இதுனா வந்து di sini kata kerja பின்னால வந்துருச்சு. ஏன் kata kerja பின்னால? Kerana digunakan pelaku. Pelaku வந்து saya இருக்கு. Pelaku saya இருந்தா saya இது வந்து kata ganti nama diri pertamaக்கு மட்டும்தான். சரிங்களா? saya இருந்துச்சுன்னா saya முன்னுக்கு எடுத்துட்டு வந்துடணும், cuciய பின்னால எடுத்துட்டு. சரிங்களா? ஓகே, saya mencuci pinggang mangkuk. Pinggang mangkuk saya cuci. அப்படி oleh பாத்தீங்கன்னா olehnya. சரிங்களா? ஓகே, புரியுதுங்களா? ஓகே, அடுத்தது ரெண்டாவது வாக்கியம் பார்ப்போம். Mangkuk saya cuci. Ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek daripada. Okey. Kerja cuci. Okey. Paringa. ரெண்டாவது வாக்கியம் ayat saya mencuci pinggang mangkuk. Itu yang ni seperti mana cikgu katakan tadi, ayat aktif saya kata nama diri pertama. Seringlah objek kata kerja dan objek. Pasif pinggang mangkuk saya cuci. Yang ni awal. Yang kedua dia dinambah patrima dia. வந்து ரெண்டாவது. Okay. Ayat aktif. Adik membersihkan lantai. இதுல வந்து pelaku வந்து adik, kata kerja subjek subjek adik, kata kerja membersihkan. Okey, objek வந்து lantai. Kalau ayat pasif objek mesti berada di depan, mengutamakan ayat pasif mengutamakan objek. Okay. Lantai dibersihkan oleh adik. சரிங்களா? இங்க oleh இருக்கிறதுனால இங்க பாருங்க கத்து ganti nama பின்னால வந்துருச்சு. அதே வந்து இதுக்கு முன்ன உள்ளது பாத்தீங்கன்னா saya இருக்கும். saya வந்துச்சுன்னா olehnya இல்லதுன்னா oleh எடுத்துட்டீங்கன்னா பின்னால saya மட்டும் தான் இருக்கணும். saya முத வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் kata kerja. Contoh contoh saya membersihkan lantai. Saya membersihkan lantai. Lantai dibersihkan. Lantai okay. Lantai saya lantai saya bersihkan. Angga di தேவையில்லை. Angga di பயன்படுத்த தேவையில்லை. Lantai
lantai dibersih. Okey, lantai saya bersihkan. Seringlah. Okey, baik murid-murid, kita lihat bahagian dalam buku teks. Okey, buku surat seperti yang cikgu nyatakan tadi lah. Okey, aktiviti ini terdapat dalam buku teks kamu. Okay, kalau kita lihat di sini sudah diberi contoh ayat aktif dan ayat pasif. Ayat aktif, Ayah Didi mengusahakan perniagaan kopi. Maka di sini kalau kita lihat Ayah Didi merupakan subjek, mengusahakan merupakan kata kerja, perniagaan kopi adalah subjek, adalah objek. Okey, objek, kata kerja dan subjek. Yang ini merupakan ayat aktif, ayat aktif. Ayat pasif pula biasanya mengutamakan objek. Maka perniagaan kopi, kalau dilihat perniagaan kopi. Kata kerja imbuhan meng ni telah digugurkan dan diletakkan di. Diusahakan oleh. Okey, oleh Ayah Didi. So bagi subjek, yang penting adalah objek didepankan, subjek dibelakangkan. Dan kata kerja biasanya di tengah lah. Kata kerja biasanya di tengah. Ada kalanya kata kerja akan berada di belakang. Sekiranya anda menggunakan dalam ayat itu mempunyai kata ganti nama diri pertama. Okey, kita lihat satu demi satu. Contoh ni cikgu dah bagi tadi. Okey, ni cikgu terangkan sekali lagi. Okey, termium sara unorati sorak இது வந்து subjek, kata kerja, இது வந்து perniagaan kopi என்பது objek. Seringlah. எப்பவுமே வந்து இது வந்து ayat aktif. Ayat pasif வந்து objek வந்து முன்னுக்கு இருக்கணும். Objek வந்து முன்னுக்கு இருக்கணும். Subjek பின்னால போயிடும். சரிங்களா? Okey, இதுதான் ayat pasif. அப்புறம் imbuhan bagi kata kerja akan berubah. Imbuhan வந்து kata kerjaோட imbuhan வந்து ubah பண்ணும். எப்பவுமே pasifல இருந்துச்சா அது imbuhan வந்து meng இருந்துச்சா di மாத்தணும். Di kan oleh. Letak oleh, kena ada oleh. Okey, kita lihat contoh di sini. Perniagaan kopi, objek diusahakan. பார்த்தீங்களா? meng வந்து imbuhan meng வந்து இங்க வந்து di பார்த்தீங்களா? Okey, di. Kan? Okey, oleh. Oleh இருக்குங்களா? di பாய்ச்சீங்கன்னா oleh பார்க்கணும். பயன்படுத்தணும். Okey, itu kata ganti nama diri pertama lana. Okey. Okey. Oleh Ayah Didi. Ayah Didi என்பது subjek. Seperti subjek pernah baca. Okey. Dia unger textbook lah. Okey, kita lihat dahulu ayah menggunakan lesung kaki untuk membuat serbuk kopi. Biji kopi pula diambil dari ladang ayah dimuat. Okay. Kini beliau memproses kopi dengan menggunakan mesin. Tengok. Kini kopi oleh dengan menggunakan mesin. Okey. Dengan menggunakan mesin என்பது penerangan. Okey. இத வந்து நீங்க மாத்த அவசியம் இல்லை. இங்கே வச்சிருக்கோம். Okey. Kini kopi oleh இருக்கு. இது வந்து ayat pasif. Ayat pasif. Oleh இருக்கா? Okey. So, cara nak tukar dia macam mana kita lihat. திருப்பியும் ஒரு முறை சொல்றேன். இங்க பாருங்க. Kini இது வந்து ayat aktif. Kini beliau memproses kopi dengan menggunakan mesin. சார் சொன்ன மாதிரி தான். இங்க வந்து சப்ஜெக்ட் வந்து
beliau. Okey, subjek beliau. Kini என்பது வந்து விட்டுறணும். அது வந்து இப்போது. அது வந்து மாற்றக்கூடாது. Okey. Memproses. Kata kerja kopi என்பது objek. சரிங்களா? பாருங்க. கீழ வந்து ayat pasif கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. Okey. Penerangannya நம்ம இங்க வந்து இது வந்து penerangan dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan mesin. Subjek, kata kerja, objek dengan menggunakan mesin. Penerangannya நம்ம மாத்த தேவையில்ல. இந்த kini என்பது bukan subjek ya. Kini என்பது bukan subjek. So அது வந்து menerangkan masa. இப்போ. Okey. So kini மாத்தல. Kini kopi. Ayat itu ayat pasif. Itu வந்து ayat pasif ஆக்கணும். Diproses. Memproses berarti diproses oleh beliau dengan menggunakan mesin. சரிங்களா? Dengan menggunakan mesin. So இதுதான் இதோட விடை. Kini kopi diproses oleh beliau dengan menggunakan mesin. Dia ayat aktif. Aktif. Kini beliau memproses kopi dengan menggunakan mesin. Ayat pasif. Kini kopi diproses oleh beliau dengan menggunakan mesin. Pertama, ya ini yang pertama ayat aktif, yang kedua ini ayat pasif. Seterusnya. Lihat, kopi dihasilkan oleh ayahnya dengan menggunakan biji kopi yang terbaik saja. Okey. Mudah ayat வந்து பிரிச்சிரணும். Kopi subjek dihasilkan oleh ayah dengan dengan menggunakan biji kopi yang terbaik saja. Okey. Enggak patingna இது வந்து dihasilkan oleh. Apa itu ayat? Ayat dia betul ayat pasif. Ayat pasif. So kamu kena aktifkan. Di bawah ni diberi. Ayat ni kena aktifkan. Okey. Maka subjek yang ini objek apa pula? Objek yang kopi. Kopi adalah objek. Dihasilkan kata kerja oleh yang ini akan biasanya kita gunakan dalam ayat pasif. So yang ini merupakan ayat pasif. Okay. Dengan menggunakan biji kopi yang terbaik saja merupakan penerangan. Belakang. சரிங்களா? விளக்கத்தை வந்து நீங்க மாற்ற தேவையில்ல. ayat pasif வந்து நீங்க மாற்ற தேவையில்ல. அதே ayat active pasif மாத்துறதுனாலும் நீங்க அதோட இடத்தை மாற்றக்கூடாது. Okey, penerangan மாற்றக்கூடாது. Okey, sekarang ayat pasif kita tukar menjadi ayat aktif. Ayat. Okey, இங்க பாருங்க ayat முன்னுக்கு வந்துருச்சா? சப்ஜெக்ட் வந்து முன்னுக்கு வரணும். சப்ஜெக்ட் முன்னுக்கு வரணும். Objek பின்னால போணும். Dan penggunaan imbuhan bagi kata kerja. Ayah menghasilkan. Itu வந்து menghasilkan. Dia mana relay? Itu வந்து ayah menghasilkan. Okey, ayah menghasilkan itu வந்து முன்னுக்கு வந்துரும். Okey, இங்க விட கொடுத்திருக்கேன் பாருங்க. Menghasilkan. Ayah menghasilkan kopi. Barengan மாறிடுச்சு. Okey, இது வந்து ayat pasif. Ayat aktif minta maaf. Ayat aktif, ini ayat pasif. Okey, maka ayah menghasilkan kopi dengan menggunakan biji kopi yang terbaik saja. Okey. Apa இது மாதிரி இருக்கு? Penerangan மாறல. Okey, இதுலயும் penerangan மாறல. Ayah menghasilkan kopi. Okey, di oleh mari இல்லையா? Apa? Imbuhan di இல்ல, oleh இல்ல. Seringlah. Oleh itu bukan penerangan lah. Okey. Oleh itu penggunaan bagi ayat pasif. Okey. Ayah menghasilkan kopi dengan menggunakan biji kopi yang terbaik. Okey, baik murid-murid, kita lihat pada
ayat ketiga pula. Ayat ketiga. Okey. Ayah Lidim menamai kopi itu kopi Buana. Okey, dengan perhatian dan ayat. Okey. Ayah subjek. Ayah Lidim subjek. Menamakan, menamai lah, menamai kata kerja kopi. Itu nanti kopi itulah, kopi itu objek. Yang ini kata kerja. Yang ini subjek. So kamu kena pasifkan kopi itu. Apa? Kopi itu betul. Kopi itu dinamakan bagaimana? Baik, bagi jawapan ini ada, kita di sini ada perubahan sedikit. Di sini ada kopi Buana. So, masa kita nak benakan ayat pasif, maka ayat pasif ini akan menjadi kopi itu dinamakan kopi Buana oleh ayah Lidim. Oleh ayah Lidim. So, penerangan, okey, bukan penerangan. Ini pun subjek ataupun subjek di depan, bukan subjek, nama penerangan. So, penerangan ini didepankan kerana dinamai. Penyusunannya ada perubahan sedikit, akan didepankan. Okey, didepankan atau subjek dibelakangkan. Okey, biasalah ayat pasif biasanya subjek dibelakangkan. Okey, objek mesti berada di depan. Okey, maka bagi aktiviti ini, bagi ayat nombor 3 ni, ayah Lidim menamai kopi itu kopi Buana. Okey, maka kopi itu bagi ayat pasif, kopi itu dinamakan kopi Buana oleh siapa? Oleh ayah Lidim. Dapat? Okey, baik. Nombor 3. Banyak orang menggemari kopi Buana. So, banyak orang subjek. Ya, ini mudah. Banyak orang subjek menggemari kata kerja kopi Buana objek. Maka kata kerja ini subjek. Biasanya ini ayat apa? Ayat dia betul. Ayat pasif. Itu teman-teman lihat ayat aktif, pasif. Aktif. Okey. Ini merupakan ayat aktif. Maka nyana subjek menegerke kata kerja objek penegerke. Bagi ayat aktif, objek mesti berada di belakang, subjek mesti berada di depan. Okay. So macam mana nak jadikan ayat aktif ni kepada ayat pasif? Senang saja. Kopi Buana digemari oleh banyak orang. Itu saja. Kopi Buana digemari oleh banyak orang. Not. Faham? Kopi Buana digemari oleh ramai banyak orang. Itu saja. Baik, murid-murid. Bagi yang nombor 5, kopi Buana diekspor oleh beliau ke Singapura dan ke Indonesia. Okey. Di sini kita lihat kopi Buana diekspor oleh beliau ke Singapura dan ke Indonesia. Okey. Ke Indonesia, ke Singapura dan Indonesia merupakan penerangan. Tak perlu ditukarkan tempat. Maka beliau merupakan subjek. Objek ada di depannya. Ini merupakan ayat pasif. Ya, betul. Ayat pasif. Maka subjek akan berada di depan.
Okey, beliau mengekspor. Beliau imbuhan mengekspor. Okey, mengekspor kopi buana. Okey, mengekspor kopi. Kopi buana ke mana? Di sini ya, kopi buana ke Singapura dan ke Indonesia. Apa murid-murid? Beliau mengekspor kopi buana ke Singapura dan ke Indonesia. Baik murid, dapatkah jawapan? Kalau dapat, sekian. Terima kasih. Baik, jumpa lagi dalam mata pelajaran yang seterusnya. Terima kasih.